Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. So, nama saya Hasim Jonza, adalah ahli kumpulan daripada kumpulan Explore. Jadi, kumpulan kami akan memberikan pembentangan tentang pendapat pelajar prasasawasa tentang isu diskriminasi wanita dalam sektor perkhidmatan awam. Sebelum memulakan perbincangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli dan berikut merupakan nama dan nama metrik bagi ahli kumpulan kami. Diskriminasi membawa maksud layanan yang tidak adil terhadap individu atau sebuah komuniti dari segi hak-hak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat atau komuniti yang berbilan menyebabkan pemikiran stereotip dan juga prasangka muncul terhadap kumpulan atau komuniti tertentu. Jadi, diskriminasi dalam kalangan wanita juga terjadi dalam sektor perkhidmatan awam pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana hanya seramai 30% wanita yang terlibat dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia. Jadi, diskriminasi gender akan terjadi dalam kalangan wanita dan menyebabkan wanita mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Jadi, diskriminasi gender dalam sektor perkhidmatan awam bukanlah dari aspek peluang pekerjaan dan juga dari segi peluang kenaikan pangkat, jam bekerja, pembahagian kerja dan juga isu gangguan seksual akan terjadi dalam kalangan wanita. Selain daripada itu, kumpulan kami juga mendapati bahawa selain daripada negara Malaysia, juga terdapat negara-negara lain dalam sektor perkhidmatan awam yang berpangkat tinggi adalah majoriti gender lelaki. Hal ini dikatakan demikian kerana ditetapi bahawa terdapat organisasi yang mengamalkan model pengurusan lelaki di mana lelaki dipilih untuk peranan kepimpinan. Situasi tersebut telah menjejaskan jumlah wanita dalam pekerjaan dan secara langsung diskriminasi akan terjadi. Oleh itu, kumpulan kami bersetuju untuk menjalankan kajian tersebut untuk mengenal pasti diskriminasi wanita tersebut. Jadi saya akan menjelaskan objektif-objektif yang kumpulan kami akan mengenal pasti. Bagi kumpulan kami mempunyai 3 objektif untuk menjalankan kajian diskriminasi wanita. Jadi objektif 1 adalah mengenal pasti jenis-jenis diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia dari perspektif pelajar prasasawasa FST. Dan bagi objektif kedua adalah mengenal pasti kesan diskriminasi dalam kalangan pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia dari perspektif pelajar prasasawasa FST. Dan objektif ketiga adalah cara melindungi wanita daripada diskriminasi dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia. Jadi, untuk mengenal pasti, untuk menjalankan ketiga-tiga objektif, kumpulan kami telah mengedarkan Google Form kepada pelajar prasasawasa FST di UKM untuk mendapat maklumat atau respons atau perspektif terhadap isu tersebut. Dan itu sahaja bagi objektif kajian kami. Seterusnya, saya Amirul Iman akan meneruskan pembentangan pada bahagian kajian literature. Saya akan menerangkan 3 daripada 9 kajian lepas yang telah ditemui. Kajian lepas yang pertama adalah bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh wanita di tempat kerja. Kajian pertama adalah Osman dan Osman pada tahun 2015. Mereka membincangkan bentuk diskriminasi yang dihadapi wanita. Wanita sebagai pegawai kanan dan pengurus, iaitu daripada 4.8% pada tahun 2000 kepada 5.4% pada tahun 2005. Ini menunjukkan peningkatan yang sedikit dan alasannya kerana organisasi Malaysia mengamalkan model pengurusan lelaki di mana lelaki dipilih untuk menjadi peranan kepimpinan. Amalan diskriminasi ini juga menggambarkan jurang ganji gender di negara ini. Yang kedua adalah Joy dan Jones pada tahun 2012 membuat pemerhatian yang berbeza menggunakan dataset dari Suruhanjaya Penduduk dan Keluarga Malaysia 2004. Mereka mendapati bahawa wanita kurang diskriminasi dalam pekerjaan yang mempunyai ramai wanita. Yang ketiga adalah Coffin dan Huffman 2003 yang menemui wanita Amerika Syarikat dihukum dari segi upah jika mereka bekerja di pekerjaan ramai wanita. Yang kedua adalah diskriminasi berasaskan majikan terhadap wanita adalah tidak stabil. Foster 1975, diskriminasi berasaskan majikan terhadap wanita adalah tidak stabil. Hal ini kerana majikan mengasingkan pekerja berdasarkan gender kerana sikap diskriminasi para pekerja lelaki dengan meminimumkan bilangan pekerja wanita di tempat kerja dan memaksimumkan produktiviti pekerja lelaki. Yang kedua adalah Miller 1997 dari pemerhatian dibuat dalam tentera Amerika Syarikat disimpulkan bahawa gangguan seksual berlaku kerana lelaki berasa terancam dengan kehadiran wanita. Yang ketiga adalah diskriminasi berasaskan gender yang berterusan di tempat kerja. Melalui kajian daripada Kadir Resan dan Javid pada tahun 2015 meminta responden dari organisasi swasta di Kuala Lumpur untuk mengenal pasti ciri demografi yang menyebabkan diskriminasi di tempat kerja.
Mereka menemukan 349 diskriminasi antara gender. Kemudian, saya Kelly Gang Hui Suo akan meneruskan perbincangan ini. Terdapat dua jenis analisis kajian iaitu analisis demografi responden dan analisis objektif. Jumlah bilangan responden dalam kajian ini ialah 160 orang. Pada bahagian demografi responden, latar belakang responden seperti jantina, jabatan, dan tahun pengajian telah ditanya. Seperti apa yang ditunjukkan dalam slide. Sebanyak 68% iaitu 109 orang responden ialah perempuan, manakala 32% bersamaan dengan 51 orang responden ialah lelaki. Hal ini berlaku berkemungkinan besar kerana soal selidik ini kurang disampaikan kepada golongan lelaki semasa proses pengumpulan data. Seterusnya, raja di atas telah menunjukkan sebahagian besar responden kajian kami merupakan mahasiswa tahun 3, iaitu sebanyak 54 orang responden bersamaan dengan 34%. Selepas itu, diikuti dengan pelajar tahun 1 yang seramai 45 orang dan pelajar tahun 2 yang sebanyak 38 orang. Manakala bagi pelajar tahun 40, hanya mencatat 23 orang responden iaitu bersamaan dengan 14%. Seterusnya, marilah kita tengok raja demografi responden berasaskan jabatan. Kebanyakan responden kajian kami dari jabatan sains matematik iaitu sebanyak 52 orang responden bersamaan dengan 33%. Kemudian terdapat 22 orang responden dari jabatan fizik gunaan, 26 orang responden bersamaan dengan 16% dari jabatan sains biologi dan bioteknologi. 19 orang responden dari jabatan sains kimia dan 23 orang responden iaitu 14% dari jabatan sains makanan. Manakala hanya memperolehi 18 orang responden dari jabatan sains bumi dan alam sekitar, iaitu bersamaan dengan 11%. Seterusnya, saya Hong Sing Yu akan meneruskan perbincangan untuk analisis objektif. Untuk objektif pertama, iaitu mengenal pasti jenis-jenis diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia dari perspektif pelajar prasiswada FST. Soalannya adalah, pada pendapat anda, adakah pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam menghadapi jenis diskriminasi yang berikut? Daripada raja ini, jelas dapat dilihat bahawa responden kami berpendapat bahawa jenis diskriminasi yang paling kerap dihadapi oleh pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam ialah peluang kenaikan pangkat. Hal ini adalah kerana, walaupun terdapat ramai wanita yang bekerja dalam sektor perkhidmatan awam, tetapi lebih ramai lelaki yang memegang jawatan tinggi. Responden kajian kami berpandangan bahawa jenis diskriminasi kedua yang selalu dihadapi oleh pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam ialah layanan berasaskan jantina diikuti dengan perperhatian kerja serta gaji. Diskriminasi dari aspek gaji dapat diterangkan menurut laporan statistik Siswada 2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Ketua Perangkawan Malaysia telah mengulas lanjut berkaitan dengan isu ini, iaitu antara punca perbezaan gaji pekerja wanita dan pekerja lelaki adalah tahun bekerja pekerja lelaki lebih lama berbanding pekerja wanita. Namun, terdapat juga 3 jenis diskriminasi yang kebanyakan responden kajian kami tidak dapat pasti sama ada pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam menghadapinya atau tidak, iaitu diskriminasi dari segi jam kerja, insurans kesihatan, dan cuti rehat. Seterusnya, untuk bahagian terbuka dalam soalan berkaitan dengan objektif pertama, kami telah menerima beberapa jawapan seperti layanan dalam tugasan di luar pejabat terutamanya pada waktu lapang dan juga beban kerja. Isu beban kerja saling berkait dengan tanggungjawab wanita dalam keluarga. Antara salah satu punca kepada masalah ini mungkin disebabkan oleh terdapat stereotip yang mengatakan bahawa wanita perlu menjadi suri rumah dan menjaga urusan rumah tangga. Saya menyerahkan perbincangan ini kepada ahli seterusnya. Seterusnya, saya Nur Syahira akan membincangkan mengenai objektif kedua kami, iaitu mengenal pasti kesan diskriminasi dalam kalangan pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia berdasarkan perspektif pelajar prasiswada FST. Soalan yang kami ajukan dalam burang soal sidik kami ialah, pada pendapat anda, adakah diskriminasi dalam kalangan pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam memberi kesan-kesan berikut? Antara kesan diskriminasi dalam kalangan pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam, antaranya pekerja wanita kehilangan tumpuan terhadap kerjaya, pekerja wanita mengalami kehubungan, pekerja wanita menjadi mangsa gangguan seksual, pekerja wanita yang mengandung sukar untuk mendapat tawaran pekerjaan, tidak diberi peluang untuk naikkan pangkat dan juga diberi gaji yang rendah serta tidak setimpal dengan beban kerja yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil kajian kami dapati jumlah peratusan setuju dan sangat setuju yang paling tinggi direkodkan adalah sebanyak 93% pada kesan yang keempat dalam jadual di sini, iaitu pekerja wanita yang mengandung sukar untuk mendapat tawaran pekerjaan. Hal ini kerana kebanyakan majikan mereka akan berada dalam
kerugian kerana majikan perlu memberikan cuti bersalin wajib selama 90 hari dengan bayaran gaji yang penuh kepada wanita-wanita yang bersalin. Jadi mereka merasakan itulah satu kerugian yang mereka perlu tanggung kerana mereka perlu memberikan gaji, namun dalam masa yang sama mereka tidak mendapat hasil kerja yang mereka inginkan. Seterusnya, sebanyak 41% sangat bersetuju dan 48% hanya bersetuju bahawa pekerja wanita tidak diberikan peluang untuk memegang jawatan yang lebih tinggi. Jika kita lihat sekeliling kita, kebanyakan organisasi-organisasi di mana jawatan-jawatan yang paling tinggi dipegang oleh majoritinya golongan lelaki. Jika dibandingkan nisbah antara golongan wanita yang memegang jawatan-jawatan tinggi dibandingkan dengan golongan lelaki, jadi jurangnya amatlah besar. Seterusnya, 87% daripada 180 kami bersetuju bahawa pekerja wanita menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat. Setengah golongan ini berpendapat bahawa golongan wanita ini dilihat lemah ataupun mudah untuk dijadikan sasaran dalam apa-apa perkara. Dan seterusnya, pekerja wanita diberi gaji yang rendah dan tidak setimpal dengan beban kerja yang diberikan. Ini dipersetujui oleh sebanyak 61% responden kami. Situasi ini menerangkan mana pekerja wanita menerima tugas yang sama, namun gaji yang diberikan rendah. Seterusnya adalah pekerja wanita kehilangan tumpuan terhadap kerjanya. Dia mendapat sebanyak 54% setuju daripada responden. Yang ini kita tidak dapat menafikan kerana apabila seseorang itu didiskriminasikan, mereka akan berasa kurang semangat, mereka akan berasa tidak yakin terhadap diri mereka. Sebelum mereka memulakan azam yang baru, mereka akan merasakan sedemikian. Dan yang terakhir, pekerja wanita mengalami kemurungan. Yang ini dipersetujui oleh 51%. Namun persen yang lebih ketara adalah 45%, iaitu responden tidak pasti dengan kenyataan ini, di mana majoriti masyarakat tidak peka dengan persekitaran atau tidak mengambil berat sangat tentang orang di sekeliling mereka. Kerana kalau untuk kita berasa atau peka cakna dengan status kemurungan seseorang, kerana kemurungan itu selalunya bukan pada fizikal, kebanyakan adalah kemurungan adalah yang berlaku di dalam mereka, rohani mereka, jiwa mereka yang kita susah nampak pada luaran mereka, pada fizikal mereka. Namun jika perkara itu berlaku pada kita atau orang di sekeliling kita, kemungkinan kita akan lebih cakna atau perasan dengan kesan-kesan tersebut. Hai, saya Akila. Saya akan teruskan dengan analisis kajian objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti cara melindungi wanita daripada diskriminasi dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia dari perspektif pelajar praksiswaza FSD. Soalannya adalah, apakah tindakan yang dapat melindungi wanita daripada diskriminasi dalam sektor perkhidmatan awam? Dalam analisis kajian objektif yang ketiga ini, kita dapat lihat dengan cara pertama, pihak berkuasa perlu memperkuat kuasa dasar-dasar yang berkaitan dengan isu diskriminasi wanita. Sebanyak 21% pelajar FSD yang sangat bersetuju dengan cara ini dan 74% yang bersetuju. Pihak berkuasa memainkan peranan yang sangat penting dalam isu diskriminasi wanita. Seterusnya, cara yang kedua adalah penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam haruslah ditingkatkan dengan menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka. Sebanyak 48% yang sangat bersetuju dan 47% yang bersetuju dengan cara ini. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam akan memberi impak yang besar, impak yang positif kepada sesebuah negara itu. Seterusnya, pekerja wanita perlu membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya mereka mengalami layanan yang tidak adil. Sebanyak 43% yang sangat bersetuju dan 54% yang bersetuju dengan cara ini. Pihak wanita mempunyai hak untuk bersuara. Dan yang terakhir adalah pihak kerajaan haruslah menekankan kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan terhadap hak golongan pekerja wanita. Sebanyak 31% yang sangat bersetuju dan 64% yang bersetuju dengan cara ini. Pihak kerajaan memainkan peranan yang besar untuk memberi kesedaran kepada orang ramai terhadap isu diskriminasi wanita. Itu sahaja. Seterusnya, saya Tan Mencik akan terus menjelaskan kesimpulan kajian. Secara ringkas, daripada perspektif pelajar praksiwaza, ulang kenaikan pangkat merupakan jenis diskriminasi yang paling kerap dihadapi oleh pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan awam. Bagi objektif 2, pekerja wanita yang mengandung suka untuk mendapat tawaran pekerjaan merupakan kesan diskriminasi dalam kalangan pekerja wanita yang paling disetujui oleh pelajar praksiwaza FSD. Seterusnya, bagi objektif ketiga, pelajar praksiwaza FSD bersetujui bahawa pihak kuasa patut memperkuat dasar-dasar yang berkaitan dengan isu diskriminasi wanita merupakan cara yang paling cekap untuk melindungi wanita daripada diskriminasi dalam sektor perkhidmatan awam.
Akhirnya merupakan cadangan untuk mengatasi isu ini. Cadangan pertama, mengintegrasikan khusus kesedaran gender. Khusus kesedaran gender adalah keperluan bagi pejabat awam, khususnya jawatan utama sektor awam, pentadbiran dan profesional yang bergrade tinggi. Cadangan kedua, menambah layak polisi dengan menerapkan elemen gender. Dalam hal ini, proses pengambilan, pembangunan kejayaan dan penilaian prestasi adalah sangat penting untuk memastikan diskriminasi gender dan amalan pilih kasih berdasarkan gender tidak berlaku. Seterusnya, cadangan ketiga, pihak-pihak berkaitan seperti kesatuan sekerja dan penumbuhan penolongan wanita haruslah sentiasa memainkan peranan mereka. Contohnya, pihak-pihak berkaitan haruslah mempertahankan hak-hak pekerja wanita dan melindungi mereka daripada diskriminasi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.